Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 6 sekalian, terutamanya anak-anak SK Filda Pasir Besar? Bertemu lagi kita dalam PDPR minggu ketiga untuk subjek matematik bersama Teacher Ayu. Okey. Untuk pembelajaran kita pada minggu ini masih lagi dalam nombor dan operasi dengan fokus kita ialah nombor 7 digit. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada minggu ini, adalah penting untuk kamu menyediakan medium utama kita, sumber utama kita adalah buku teks matematik tahun 6 bersama kamu. Yang ada di paparan skrin sekarang pun adalah daripada buku teks tahun 6. Okey, buku kerja jangan lupa Success A+ yang telah kamu beli di kedai buku. Kita telah gunakan pada minggu lepas, dan juga 2 buah buku tulis. Okey, standby sahaja. Jika tugasan memerlukan buku kerja, boleh guna buku kerja nanti. Jika tugasan memerlukan buku tulis, jadi awak boleh guna buku tulis. Okey, kita imbas balik apa yang kita telah pelajari 2 minggu lepas. Okey, apa yang kita dah pelajari pada minggu pertama? Ingat lagi tak? Okey, pada minggu pertama, teacher telah memperkenalkan kandungan buku teks tahun 6. Dan pada minggu kedua, ingat lagi? Ya, teacher telah mengajar dan memperkenalkan kalkulator dan juga nombor perdana. Kemahiran baru nombor perdana di tahun 6 ini, nombor perdana hingga 100. Teacher harap kamu masih ingat lagi apa yang telah kita pelajari, terutama nombor perdana. Apa yang dikatakan nombor perdana, nombor-nombor perdana. Okey, jika kamu lupa atau tak berapa ingat, boleh rujuk kembali video yang telah teacher muat naik dalam YouTube channel. Anytime boleh tengok. Okey, so untuk pembelajaran hari ini, kita akan fokus kepada nombor 7 digit. 7 digit, nombor 7 digit melibatkan sa hingga juta. Sa hingga juta, iaitu sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Okey. Jika kamu lihat di paparan skrin sekarang, di muka surat 13. Okey, muka surat 13. Muka surat 9 ya, bukan 13. Eksplorasi nombor 7 digit. Okey, teacher nak semua tengok muka surat 13. Kalau tak ada buku teks, boleh terus rujuk kepada skrin. Okey. Okey, kita tengok kepada paparan yang diberi. Okey, iaitu memperkenalkan kamu mengenal nombor juta. Nombor juta, cara menulis nombor juta, nilai rumah, nilai digit. Okey, bagaimana nak mencerakinkan, bagaimana nak membundarkan nombor 7 digit ini. Okey, tak ada beza, sama macam tahun 5, tahun 4, tahun 3 yang kamu belajar. Semua benda sama, nilai tempat, nilai digit, cerakin, bundar. Cuma yang membezakannya adalah nombor pada tahun 6 ni dah semakin besar. Okey, besar. Okey, asasnya tetap sama. Okey. Okey, untuk muka surat 13, okey, teacher nak kamu rujuk di situ. Kita baca ya. Data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah 2 juta. Oh, maaf Okey, kita teruskan kembali. Okey, minta maaf atas gangguan teknikal tadi Okey, kita terus kepada tadi data murid. Teacher dah baca di sekolah rendah data murid, jumlah murid sekolah rendah adalah 2,708,000. Okey, 211 yang ni. Ni. Okey. Alright, sekejap Okey, 278,211 diikuti mereka terdiri daripada 191,391,785 orang murid lelaki. Okey, dan 1,316,426 orang murid perempuan. Maksudnya dekat sini jumlah semua murid ada 2,708,211. Okey. Dalam 2,708,211 tu, okey, ada 1,391,785 murid lelaki dan 1,316,426 orang murid perempuan. Faham tak? Maksudnya jumlah yang besar tu ada bahagian dua. Satu lelaki, satu jumlah lelaki, jumlah perempuan.
Apabila ditambahkan, dia dapat 2,708,211. Okey, apa yang teacher nak kamu fokus dekat sini? Pertama, okey, cara menulis nombor tu. Kamu perasan tak nombor yang ditulis tu dalam bentuk kumpulan bertiga-tiga? Maksud teacher ialah kalau kamu perhatikan 278,211 ni, sekejap okey, ni. Okey, 211 tu satu kumpulan, 708 satu kumpulan, 2 tu sorang-sorang. Okey, nampak tak? Kenapa ditulis macam tu? Untuk memudahkan kamu membaca nombor tersebut. Okey, dan menulis nombor tersebut dengan betul lah. Okey, yang mana 2 tu kalau kamu perasan 2. Okey, sorry. 2 ni, okey. Sorry Okey, 2 tu 2,708,000 dan 211 211 satu kumpulan. Maknanya ada 3, nampak tak? 3 bahagian. 211 satu bahagian, 708 satu bahagian, 2 satu bahagian. Jadi cara nak membaca 2,708,211. Sama juga dengan murid lelaki tadi, 1,391,785. Ada 3 bahagian Okey, untuk murid perempuan 1,316,426. Ribu tu jangan tinggal, mesti ada. Okey, itu dah kita belajar di tahun 4 dan 5 Okey, kita pergi kepada lihat carta di bawah. Okey, sebutkan nilai tempat dan nilai digit bagi sifar 2 dan 1. Yang mana sifar 2 dan 1 kat sini, sifar tak ada dinyatakan. Okey, begitu juga dengan 2 pun tak ada dinyatakan. Dan juga 1 tak dinyatakan lagi nilai digitnya. Okey, untuk sifar nilai digit, untuk 2 nilai tempat dan untuk 1 nilai digit. Okey, sebelum tu teacher nak ulang kaji balik pembelajaran pada tahun 5 dan tahun 4. Apa maksud nilai tempat, nilai digit tu? Apa nak bezakan? Macam mana kita nak beza tu? Nilai tempat dengan nilai digit. Cuba tengok kepada jadual ni. Okey, kalau kamu perasan nilai tempat dinyatakan dalam bentuk rumah-rumah kan? Diasingkan mengikut rumah-rumah tapi dalam bentuk perkataan, huruf-huruf. Okey, nilai digit dalam bentuk nombor yang mewakili rumah. Contoh juta, 2 tadi 2 juta. 2 juta bermakna dalam angka lah, bentuk angka, nilai digit. Okey, nilai tempat dalam bentuk perkataan, rumah. Okey, apa pula beza digit dengan nilai digit? Digit ni ialah nombor tu sahaja. Nombor soalan tu. Soalan tu dibagi apa? Itulah digit. Nilai digit ialah nilai kepada rumah tersebut yang perlu ditulis dalam bentuk nombor. Okey? Nanti kita tengok kepada contoh. Ini adalah berkaitan dengan tahun 5, tahun 4, tahun 3 kan? Tahun 2 pun ada. Jadi kita cuma menambah sedikit nombor yang lebih besar, iaitu juta, supaya pengetahuan kamu tu lebih besar lah, lebih luas Okey, kita tengok kepada contoh ni, 2,708,211. Saya padam lah nak panah. Okey, nilai tempat bagi 2. 2 adalah 2 juta. Tengok juta dekat sini. Okey, manakala nilai digit dia tengok ni, nilai digit bentuk nombor. Okey, 2 juta. 2 juta tu maksudnya ada 7 nombor atau 7 digit. 2 sifar, ada 6 sifar. 2 juta nilai digit. Okey, manakala 7, nilai rumah, nilai tempat bagi 7 adalah ratus-ribu dan nilai digitnya adalah 700,000 lah. Diikuti dengan sifar. Sifar adalah puluh ribu, nilai tempat, nilai digitnya. Cuba beritahu saya nilai digitnya apa? Nilai digitnya adalah sifar. Okey, ataupun kamu nak letak 10,000 ada 5 kan? 5 kedudukan, ada 5 tempat. Jadi sifar pun boleh. Tak nak letak pun tak apa sebab dia tak ada nilai. Okey, sifar yang berada di tengah-tengah tu tak ada nilai. Tapi kalau sifar tu berada belakang, okey, dan di belakang nombor dia ada nilai Contoh 10,
ada nilai. 8,000 ada nilai. Tapi kalau sifar tu berada di tengah-tengah, tersepit ataupun di depan sekali, dia tak ada nilai Okey, seterusnya 8. 8 nilai tempat 1000. Nilai digitnya 8,000. 2 nilai tempat bagi 2 apa? Selepas rumah puluh 100. Kemudian nilai digitnya 200. Okey. Dan 10 untuk nilai tempat, nilai digitnya 10. Okey. 10. Sebab apa 10? 10 mesti ada 2 digit. Okey. 2 digit. Kalau 100 ada 3 digit. Kita semak balik. Bila kamu menulis, kamu semak balik. Jangan tulis saja. Lepas tulis tu kamu kena tengok balik apa yang kamu tulis tu. Puluh mestilah 2 digit. Takkan 10 tu 1. Kan? Dia mesti ada 2 nombor sebab mewakili puluh. Okey? Dan sa, 1 sa. Okey, nilai digit bagi 1 kat sini apa? Ya, 1. Okey, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh kat bawah tu. Saya hilangkan dulu anak panah ni Okey. Saya cerakinkan 1,391,785 mengikut nilai tempat. Okey. Ada 2 perkara dalam soalan ni. Apa dia? Cerakin. Satu lagi. Nilai tempat. Okey. Cerakin. Apa maksud cerakin? Cerakin maksud dia kamu nak pisahkan. Kamu nak pecahkan kepada nilai tempat. Tadi kita dah belajar nilai tempat, mesti dinyatakan dalam perkataan. Jadi kalau cerakin nak pisahkan, okey, pisahkan mengikut nilai tempat. Okey? Jadi cerakinan ni, perkara pertama mesti ada ialah simbol tambah. Okey, simbol tambah dekat sini Okey. Simbol tambah yang memisahkan antara satu nombor dengan nombor yang lain. Kalau kamu letak koma, letak sempang, jawapan kamu tu salah. Walaupun kamu buat betul nilai tempat tu, tapi sebab kamu letak koma, letak sempang, jawapan kamu salah. Okey? Jadi mesti ada simbol tambah. Fahamkan soalan? Soalan nilai tempat. Bila nilai tempat, kamu kena pecahkan mengikut rumah masing-masing. Jadi contoh kat sini, okey, 1 juta, yang mana 1 juta, rumahnya juta, tambah 300,000, tambah 90,000, tambah 1,000, tambah 700, tambah 80, tambah 5 sah. Okey, itu dalam bentuk nilai tempat. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu, kenapa, teacher, kenapa ada pula nombor depan tu kata nilai tempat dalam perkataan? Okey, nombor tu adalah nombor soalan yang dibagi tu untuk mewakili rumahnya. Contoh 1 kat sini. Kan? 1 tu nombor daripada soalan 1 juta ni. Dia letaklah mewakili 1 tu nilai tempatnya juta. Okey. Tambah 300,000. Okey. Katalah awak tak letak nombor kat depan, boleh tak? Okey, bergantung kepada sistem pemakahan UPSR, ada waktu ketikanya diterima dan waktu ketikanya skema pemakahan berbeza-beza Kadang-kadang boleh diterima, kadang-kadang tak boleh diterima. Jadi sebaiknya tuliskan nilai tempat tersebut bersama perwakilan nombornya. Nombor soalan. Okey, jelas? Okey, kemudian kita pergi kepada soalan kat bawah ni. Jadi kamu pisahkan mengikut nilai tempat dan ada simbol tambah tau, pemisahan itu. Mesti ada simbol tambah. Okey, kepada soalan yang ni pula, cerakinkan 1,316,426 mengikut nilai digit dan bincangkan. Apa maksud dia? Dalam bentuk nilai digit, bentuk yang macam ni lah tadi. Yang dalam jadual ni bentuk nombor-nombor belaka. Nombor belaka tak ada pun perkataan. Jadi kalau 1 juta tu dalam bentuk nombor lah. 1 sifar tambah 300,000. 3 sifar. Nombor saja kalau nilai digit. Tak ada perkataan tau. Ingat tu. Kalau nilai digit, semua nombor. Tak ada perkataan Okey, selesai yang tu cerakinan. Kita pergi kepada pembundaran. Pembundaran ni maksudnya apa? Kamu dah belajar di tahun 2. Kita menghampirkan nombor tersebut kepada kehendak soalan lah. Kepada puluh terhampir ke, ratus terhampir ke, ribu terhampir ke dan seterusnya. Okey. Untuk soalan yang di bawah ni,
Okey, kita fokus kepada soalan kat bawah. 1,316,426 dibundakan kepada ratus ribu terdekat menjadi 1,300,000. Jadi soalannya meminta kamu membunda kepada ratus ribu terdekat. Jadi perkara pertama nak bunda, kenal pasti mana satu digit ratus ribu. Mana satu? Ratus ribu. Ni kan 3. Okey, 3. Oh, silap 3 sini 3. 3 adalah nilai rumahnya, nilai tempatnya ratus ribu. Okey. Yang nak bundakan tu 3, tetapi kamu kena tengok nombor dekat belakang 3 tu. Nombor belakang 3 tu adalah 1. 1 tergolong dalam kumpulan miskin. Kumpulan miskin tu ialah nombor-nombor sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Sifar 1, 2, 3, 4 ni nombor miskin lah. Jadi tak boleh nak derma dekat 3. Tak boleh derma. Tapi kalau nombor tu 5, 6, 7, 8, 9 boleh derma dekat nombor dekat depan dia. Derma sebanyak 1 sahaja. Teacher gunakan nombor miskin, nombor kaya supaya kamu senang nak menambah, nak membunda nanti. Okey, jadi 1 dekat belakang 3 tu nombor miskin. Jadi tak boleh nak sedekahkan satu nombor dekat 3. Jadi kekalkan 3 kat situ. 1, 3 tu kekal. Tapi di belakang 3 tu kamu kena ubah jadi sifar. Okey, mengikut bilangan digit soalan. Kalau soalan tu ada 7 digit, dia minta kamu bunda kepada ratus ribu, maknanya nombor belakang ratus ribu tu semua tukar sifar. Okey, faham? Okey, jadi kita baca bawah ni. Yang kamu dah bunda tadi, kamu dapat 1,300,000 boleh ditulis sebagai 1.3 juta atau 1/3/10 juta. Okey? Yang ni nanti teacher akan ajar macam mana pula 1,300,000 tu boleh jadi 1.3 juta. Macam mana pula yang 1,300,000 boleh jadi 1/3/10 juta. Ada cara dia untuk pembelajaran ni. Kita akan belajar pada minggu hadapan. Kita akan tekankan pada hari ini ialah nilai tempat, nilai digit, cerakinan dan pembundaran sahaja. Okey, kita tengok pembundaran, sambung balik. Okey. Tengok nombor 2, bundarkan 1,600,000 kepada juta terdekat. Okey, kat mana? Kenal pasti. Nombor mana nak bunda tu? Juta terdekat 1 kan? Okey. 1. Soalan kata juta terdekat 1 tu lah juta. Kita tengok belakang juta tu adalah digit 6. Adakah dia nombor kaya atau miskin? 6 adalah nombor kaya. Jadi nombor kaya 6, dia kenalah sedekah 1 kepada 1 yang kat depan rumah juta tu. Dia kena sedekah kat sini. Okey? Sekejap dia kena sedekah lah kat 1 sebab 6 yang kat belakang dia ni kaya, kena sedekah 1 kat 1 tu. 1 je. Jadi dia berubah menjadi 2. Okey, 2 kat sini. Okey. 2 dan nombor di belakangnya macam teacher cakap tadi, tukar je kepada sifar. Semua tukar pada sifar. Bila pembundaran, okey, nombor belakang mesti bertukar jadi sifar, takkan jadi nombor lain. Okey, jadi jawapannya adalah 1,600,000 dibundakan kepada juta terdekat menjadi 2 juta. Okey, jelas? Okey. Dan 1,600,000 juga adalah sama dengan 1.6 juta atau 1/3/5 juta. Okey, yang ni nanti kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, macam mana nak tukar kepada perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, untuk minggu ni kita belajar apa tadi? Saya ulang balik. Eksplorasi nombor 7 digit. Kamu kenal digit, nilai tempat, nilai digit, cerakinan, pembundaran. Okey, ingat cerakin mesti ada simbol tambah. Kenal pasti nilai tempat macam mana nak tulis, nilai digit macam mana, apa beza nilai tempat dengan nilai digit. Okey, kamu kena tengok tu. Okey. Alright, kita tengok kepada muka surat seterusnya. Okey, kita sambung kepada nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, yang ni cara kamu nak tulis dalam perkataan dan cara kamu nak sebut nombor yang diberi tersebut. Nombor dah diberi. Kamu perlu sebut macam mana, nak tulis dalam perkataan macam mana. Okey, tengok muka surat.
10 kat situ 10. Okey. Right, muka surat 10. Okey, sebanyak sifar 51 juta orang menghadiri jamuan makan malam bersempena perasmian Dataran Satu Malaysia di Pantai Kelebang, Melaka. Okey, yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada 4 Februari 2010. Sekejap Okey. Kemudian kita tengok populasi sifar 51 juta orang. Bagaimana teacher menyebut sifar 51 juta orang tu? Macam mana teacher sebut? Kan? Sorry. Ni. Teacher tak sebut 0.051. Teacher sebut sifar 51. Okey? Kosong tu lain tau. Kosong tu maksud dia bekas air ni kosong. Kita tak sebut bekas air ni sifar. Okey, untuk nombor mesti sebut sifar. Tapi untuk bekas, untuk apa lagi kosong? Kotak kosong, bekas kosong. Untuk nombor kamu kena sebut sifar. Jadi sifar 51 juta orang menghadiri jamuan makan malam bersempena perasmian Dataran Satu Malaysia di Pantai Kelebang, Melaka. Okey, apa yang nak ditekankan dalam ayat ini ialah nombor yang tertera pada cerita tersebut. Okey, cara kamu nak sebut, cara nak menulis nombor. Okey, kita tengok kat bawah tu. Okey, bila dah dipecahkan mengikut nilai rumah dan nilai digit, yang mana nombor selepas titik perpuluhan, okey, selepas titik perpuluhan ni, okey, nombor yang sebelah dia ni, selepas titik perpuluhan tu, kita panggil nombor perpuluhan tau. Ini dah belajar awak semasa di tahun 5, tahun 4. Nombor perpuluhan. Selepas titik perpuluhan, kat belakang titik perpuluhan tu kita panggil nombor perpuluhan. Bukan nombor bulat. Nombor bulat yang depan ni, SAR ni. Tu nombor bulat. Jadi nombor perpuluhan ada 3 tempat je. Per 10, per 100, per 1000. 3 tempat je. Okey? Tak ada SAR puluh, ratus, ribu. Itu tak. Itu nombor bulat. Nombor bulat yang saya tunjuk tadi, sifar tu nombor bulat, SAR. Tapi selepas titik perpuluhan, kita panggil nombor perpuluhan. Jadi, sebutan dia sifar 51. Selepas titik perpuluhan, sebutan mesti satu persatu nombor. Tak boleh sifar 51. Salah. Cara sebutan sifar 51. Okey. Cuba tengok kepada fakta nombor ni. Okey. Setiap hari darah mengalir dalam tubuh manusia sejauh sifar 1.8 juta km. Wow. Okey, maknanya panjang tak tu? Panjang maknanya jauh perjalanan darah yang mengalir dalam badan kita. Jadi sebutan dia bukan kosong tetapi sifar 1.8 juta km. Okey, tengok kepada dialog kat sini. Sifar 18 juta, adakah sebutan yang disebut tu betul? Sifar 18 juta. Salah, saya dah sebut tadi tau. Lepas je awak sebut perkataan perpuluhan, dia akan jadi bukan 18, dia jadi 18. Sifar 18 juta. Tak boleh jadi sifar 18 juta, salah. Jadi kena betulkan tu. Okey? Jelas tak? Okey, kita pergi kepada contoh yang di bawah sekali tu. Contoh kedua. Okey, saya nak buat pembetulan tadi muka surat yang kita baca tadi mula-mula muka surat 9 tau. Saya tak berapa nampak. Yang ni muka surat 10. Saya nampak 9 tu dah macam nombor 13 pula. Di 9 tadi muka surat 9, ni muka surat 10. Okey, tengok contoh kedua. Okey. Ni, ratu lebah bertelur kira-kira 3/4 juta biji dalam masa setahun. Minta maaf bunyi motor. Mesti ada masuk dalam ni. Okey. Saya ulang balik. Okey. Ratu lebah bertelur kira-kira 3/4 juta biji dalam masa setahun. Tengok cara saya sebut ni ni bentuk pecahan. Okey, jadi 3/4 juta biji dalam masa setahun. Okey. Kita tengok ni pula, diameter matahari adalah lebih kurang 1/2/5 juta km. 1/2/5 juta km. Okey, yang ni
hampir 1/2 juta calon telah menduduki UPSR pada tahun 2013. 1/2 juta bersamaan dengan setengah juta. 1/2 juta setengah kan? Setengah juta lah. Ataupun dalam bahasa mudahnya 1/2 juta. Okey? Ikutlah kau nak sebut macam mana, sama je. Okey, kita tengok bawah tu. Okey, yang bawah tu 3/4 juta atau 3 suku juta bawah ni kan. Okey, sambung ya. Okey, minta maaf tadi. Okey, ada kesilapan teknikal. Okey, bolehkah 1/2 juta disebut dengan setengah juta? Boleh, saya dah sebut tadi. Okey, 3/4 juta atau 3 suku juta ni 3/4 juta awak boleh sebut juga sebagai 3 suku juta. Okey? Okey, jelas tak? Okey, kita nak sebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Pecahan juta tu saya rasa tak ada masalah sangat. Dia masalah yang perpuluhan ni. Bila awak sebut selepas nombor perpuluhan tu nanti jadi tak betul Jadi selepas nombor perpuluhan kamu kena sebut satu persatu nombor tersebut Okey? Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Sekejap Pergi kepada latihan latih diri di muka surat 11. Okey, tadi kita di muka surat 9, kemudian muka surat 10 dan muka surat 11. Okey, latih diri. Okey, untuk latihan ni nanti kamu boleh buat di rumah. Okey, ni akan saya maklumkan dalam WhatsApp penjaga. Okey, jadi saya nak ulang balik apa yang kita telah pelajari. Kita dah habis untuk sesi kita pada hari ini. Saya cuma nak ulang dan buat kesimpulan sedikit apa yang kita telah pelajari. Pertama ialah nilai 7 digit, nombor 7 digit, nombor 7 digit. Kita telah mengenal bagaimana nilai tempat dan nilai digit nombor-nombor juta, nombor sehingga juta, 1 juta, kita dah kenal. Kemudian kita nak cerakin, dah tahu kan, cerakin memisahkan, ada simbol apa? Mesti tulis simbol tambah. Cerakin pula kena tengok soalan, nilai tempat ke nilai digit. Okey, dan seterusnya kita belajar pembundaran. Ingat dulu nombor miskin, nombor kaya. Kita bundarkan dulu. Kita kenal pasti dulu nombor mana kita nak bundar. Rumah apa? Kalau rumah RM100,000, tengok belakang rumah RM100,000 tu, nombornya tu nombor miskin ke nombor kaya? Kalau nombor miskin, sifar 1, 2, 3, 4 jangan tambah dekat nombor yang nak bundar tu, kita tak perlu tambah. Jadi nombor belakang tu semua tu kaya sifar kan? Okey. Sama juga dengan cara nak menyebut. Sebenarnya kita belajar cara nak menyebut dan menulis nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, kenal pasti nombor puluhan juta, nombor selepas titik perpuluhan kamu perlu sebut satu persatu. Contoh 2.13 juta. Kamu tak boleh sebut 2.13 juta, salah. Kamu mesti sebut 2.13 juta. Okey, itu kesimpulan yang kita telah belajar pada hari ini. Teacher harap ia memberi manfaat kepada kamu semua. Ini baru asas, kita belum pergi kepada operasi. InsyaAllah minggu depan kita akan mula melakukan operasi. Jadi kamu perlu faham betul-betul topik ni supaya kita lebih mudah untuk mempelajari pelajaran kita akan datang. Okey. Jadi saya berhenti setakat ini sahaja. Semoga bermanfaat untuk semua. Selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.